Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Dalam malam Anchor, kali ni aku berkongsikan pasal aku nak buat segmen kali ni khas sikit untuk korang, pasal Urban Legend. Aku akan compilekan jadi satu series berkenaan dengan Urban Legend di sekolah berasrama penuh. Dia tak kisahlah, tapi cerita yang Urban Legend ni adalah cerita turun-temurun. Jadi sebelum aku mula, kepada subscriber baru aku nak ucapkan selamat datang ke Zaf Channel. Jangan lupa tekan button subscribe. Kepada korang yang dah lama pun, aku tahu ada yang belum tekan ni, tekanlah button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan tahu. Baru mantul. Tanpa lengah masa, kita teruskan dalam malam Anchor. Dalam series Urban Legend, aku akan berkongsi dengan korang kisah-kisah yang dikatakan turun-temurun. Sebab tu dia dipanggil Urban Legend. Dan turun-temurun ni aku boleh cakap di kalangan pelajar. Tak kisahlah pelajar sekolah berasrama penuh ke, termasuk juga pelajar universiti. Dan ada antara Urban Legend ni aku yakin korang pernah dengar. And korang bukan pernah dengar sekali je, korang pernah dengar si A ni pernah kena pengalaman ni, member korang pun pernah kena, and boleh jadi ada juga antara korang yang duk mengencing member korang. Aku pernah kena ganggu dengan makhluk ni. So dalam segmen Urban Legend dalam malam Anchor, kita mulakan dengan Urban Legend yang pertama, yang aku rasa famous gila lah. Daripada tahun 80-an dah famous dah. Tapi bunyi dia tak menyeramkan. Tetapi kisah di sebalik hantu ni agak scary lah bagi aku. Kita mulakan dengan hantu Makcik Karipap. Hantu Makcik Karipap ni bermula pada era 80-an. Di kalangan student, di kalangan pelajar sekolah, banyak dah cerita yang kita dengar berkenaan dengan gangguan hantu Makcik Karipap ni. Dia dikatakan satu jenis hantu yang makcik ni kiranya dia akan menjual karipap kepada student-student yang jenis late night study, ataupun orang lain dah tidur tapi engkau seorang je nak belajar, tiba-tiba perut rasa lapar. Kemungkinan besar hantu Makcik Karipap ni akan datang jenguk korang dengan menjual karipap. Tapi dulu ada juga yang panggil hantu Makcik Kuih. Orang cakap jual kuih-kuih tradisional, bukan sahaja karipap. Dia tak fokus. Maybe juga hantu ni dah upgrade. Sebab kan asyik jual karipap, so dia jual pelbagai jenis kuih. Lain lagi PKP ni aku tak tahu lah, lagi problem kan. So maybe banyak benda lagi yang dia jual, tak tahulah apa benda kan. Jadi kisah yang aku kongsi pasal hantu Makcik Karipap ni di kalangan pelajar, dikatakan cerita dia bermula adalah di sebuah universiti. Selalunya pelajar college lah yang banyak kita akan dengar pasal Urban Legend hantu Makcik Karipap ni. Dikatakan contoh kita ambil seorang pelajar ni yang bernama Hussein. Okay, Hussein ni dia duduk asrama, dia duduk sebuah college lah. So si Hussein ni satu hari tu dah ke hujung-hujung, dah nak final tu, so dia terpaksa lah habiskan apa sahaja pelajaran ataupun orang cakap kelas yang tertunggak apa semua. So dia terpaksa banyak sikit lah fokus dengan masa yang limited apa semua. Jadi Hussein ni satu malam dia di college dia, di bilik dia. Bilik college dia ni menempatkan 2 orang. Jadi dalam satu dorm ataupun satu bilik tu, dia bersama member dia je duduk. Dikatakan satu malam ni Hussein ni asrama dia ataupun college dia berada di tingkat nombor 2. Malam tu Hussein ni decide untuk tidur lambat sikit sebab dia ada assignment yang dia nak kena settle kan, sebab esok pagi dah nak kena submit. Jadi dia terpaksa study lama sikit lah. Dan kawan si Hussein ni pula dah tidur. Bilik diorang ni katil dah berdek. So Hussein ni berada di katil tingkat atas lah. So dia pun tengah study sambil meniarap dekat katil tingkat atas tu. So sedang dia meniarap study semua tu, siapkan assignment. Lepas tu Hussein ni pula rasa lapar. Dia pun rasa macam, wish, lapar lah pula malam ni kan. So bila lapar, Hussein ni pun decide untuk pergi beli makanan. Tetapi sebabkan fokus sangat study, dia tak tahu yang hari dah lewat. Dia tengok jam, alamak, dah pukul 12 malam. Jadi bila dah pukul 12 malam, dia fikir macam
maybe yang aku boleh beli makanan pun maybe biskut-biskut ataupun snack dekat vending machine. Sebab dekat college dia ni ada vending machine tapi di tingkat bawah lah. So Hussein ni pun decide untuk pergi ke vending machine lah. Jadi bila Hussein ni bersiap je, dia pun turunlah ke tingkat bawah untuk menuju ke vending machine lah sebab dia nak beli makanan. So dalam perjalanan dia tu, turun tu dengan college semua dah sunyi dah, student semua dah tidur, dia terpaksa pergi ke hujung pula. Tapi dia hilangkan perasaan takut dia sebab lapar punya pasal. So dia menapak pergi ke arah vending machine. Malang sekali vending machine tu rosak pula pada malam tu. So si Hussein ni pun memaki Hamon lah, macam apa jadah sial, aduh time ni pula buat hal. So tengah dia serabut otak dia, vending machine buat hal, sambil dia fikir mana yang dia nak beli lagi, tiba-tiba dia dengar ada suara yang menegur dia dengan panggilan, Nak beli kuih makcik? Jadi Hussein ni pun dalam keadaan terkejut, dia pusing ke belakang dan dia dapati adalah seorang makcik dalam lingkungan umur 50-an macam tu lah, tengah bawa bakul dan dalam bakul tu ada kuih. Dan Hussein pun alhamdulillah, dia fikirkan perut tengah lapar. Orang cakap umpama di sorong bantal ada pepatah, aku tak ingat lah pepatah dia. Di sorong bantal tu maksud dia perut tengah lapar, vending machine rosak, cantik pula ada makcik jual makanan time tu kan. Lepas tu dia pun tegur lah makcik ni, dia cakap, makcik jual apa? Makcik jual kari pap ni nak. Anak nak beli. Hussein ni pun, cantik kari pap kau kan. Perut tengah lapar main cantik lah. So Hussein pun cakap, boleh lah makcik, kasih saya 2 lah. So Hussein ni pun beli 2 biji. Lepas dah beli 2 biji, lepas tu makcik tu berlalu pergi, Hussein pun teruslah naik ke bilik dia balik. So dia duduklah balik dekat meja study dia. Dia ambil buku dia sebab tadi dia belajar meniarap, tapi dia ambil sebab nak makan, alih buku study dia. So sambil study tu, dia pun rancaklah ngap satu kari pap, and satu lagi dia biarkan dulu. Lepas tu dia sambung study. Tapi dalam 10-15 minit tu, bila dia decide nak makan lagi satu biji kari pap yang dia beli ni, bila dia nak makan, sekali kari pap tu berbau busuk. Jadi Hussein ni pun, basi ke? So dia pun kepak 2 kari pap tu. Dan bila dia kepak 2 kari pap tu, terus dia rasa loya, dia rasa nak muntah. Dan juga perasaan terkejut sebab inti dalam kari pap kedua tu adalah ulat-ulat sampah. Ulat-ulat yang banyak gila ulat dalam kari pap tu. Dia letak tepi kari pap tu. Lepas tu dia pun macam, basi ke kan? Tak mungkin basi, sebab aku baru beli. Takkan dalam masa 10 minit kari pap yang dia beli boleh berulat. Dan tiba-tiba perasaan takut mula menjelubungi Hussein. Nampak tak susunan ayat? Power baik. Kira dia dah mula rasa meremang dekat tengkuk-tengkuk. Mula rasa meremang. Sebab Hussein ni baru terfikir, selain daripada kari pap yang menjadi misteri tu, dia terus terfikir sekarang dah pukul 12 tengah malam, dah nak pagi, dah nak pukul 1. Mana ada makcik yang berniaga dekat kawasan college? Macam mana makcik tu boleh lepas masuk? Dan dia fikir mana mungkin seorang makcik, seorang peniaga jual kari pap tengah-tengah malam. Jadi Hussein ni pun tanpa memikirkan panjang, malam tu dia fikir nak study, dia tutup buku dan dia pun terus naik tidur. Jadi itulah salah satu kisah. Dan aku percaya banyak lagi kisah pasal hantu makcik kari pap ni. Tapi bila kita cakap urban legend, tak ada lagi kesahihan. Aku pun tak boleh cakap cerita ni betul ke tak. Tapi menurut pelajar ataupun menurut sejarah, hantu makcik kari pap ni dikatakan bahawa seorang makcik ni adalah makcik yang dah meninggal dunia dan dia berasa sedih. Sebab dulu pekerjaan dia adalah menjual kuih tradisional daripada rumah ataupun daripada kolej ke kolej, jual. Tapi jualannya tak laku, tak ramai yang nak beli, jadi dia mati dalam keadaan sedih. So bila dalam keadaan sedih, konon-kononnya lah, dia menghantui pelajar kolej sebabkan dia jenis perniagaan jual kari pap. So dia mengganggu lah pelajar-pelajar kolej ni, yang sebabkan dia rasa yang dia masih lagi, walaupun dah mati, tapi orang cakap dia determine,
dia nak juga jual kuih muih dia kan. So itu dikatakan salah satu sejarah lah pasal hantu makcik Karipap. Jadi kalau ada antara korang yang ada pengalaman bertemu dengan hantu makcik Karipap ni, ataupun korang pernah dengar, korang pernah alami, korang komen je dekat bawah. Aku nak juga dengar kisah-kisah korang. Macam mana korang jumpa, dekat mana korang jumpa hantu makcik Karipap ni. Jadi kalau korang suka, korang tinggalkan like, korang komen, korang subscribe channel aku. Dan kita akan teruskan siri Urban Legend ni dengan hantu yang lain pula di next episode of Malam Anchor. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy.